Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Zahan bin Isa. Saya akan membentangkan tugasan yang diberikan kepada saya mengenai syariah dan fiqh. Antara tugasan yang diberikan kepada saya ialah untuk menerangkan makna syariah dan fiqh serta menjelaskan perbezaan antara syariah dan fiqh serta membincangkan perubahan-perubahan yang baru yang boleh berlaku kepada fiqh. Pertama, pengertian syariah. Dari sudut bahasa, syariah mempunyai beberapa maksud. Antaranya ialah jalan yang lurus atau jalan yang dilalui oleh orang ramai untuk mendapatkan sumber air untuk diminum mereka sendiri atau binatang ternakan mereka. Ia juga boleh diertikan sebagai ajaran agama atau manhaj oleh sebahagian ulama. Perkataan syariah dan seerti dengannya ada disebut dalam Al-Quran. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, yang artinya, dah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan mengesahkan benarnya kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya dan untuk memelihara dan mengawasinya. Maka jalankanlah hukum di antara mereka ahli kitab dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu, dan jangan engkau mengikut kehendak hawa nafsu mereka dengan menyeleweng dari apa yang telah datang kepadamu dari kebenaran. Dan bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, kami tetapkan satu syariat dan jalan agama yang wajib diikuti oleh masing-masing. Manakala dari sudut istilah pula, syariah bermaksud apa-apa aturan atau ketetapan yang diwahyukan pada Rasulullah SAW yang terdiri daripada hukum hakam dalam Al-Quran dan Al-Sunnah yang berkait dengan bidang akidah dan perbuatan-perbuatan mukallaf, sama ada hukum-hukum qat'i atau zanni. Baik, pengertian fiqh pula. Fiqh dari sudut bahasa bermaksud al-fahmu, iaitu kefahaman. Ini berdasarkan doa baginda Nabi SAW kepada Ibn Abbas, doa yang terkenal. Allahumma faqihhu fid din. Artinya, ya Allah, berikanlah kefahaman yang mendalam, yang luas kepada Ibn Abbas. Dari sudut istilah pula, para ulama mendefinisikan sebagai ilmu-ilmu yang berkenaan hukum-hukum syariah yang bersifat amali, yang diambil daripada dalil-dalil syar'i yang terperinci. Namun, terdapat juga ulama yang mendefinisikan fiqh sebagai hukum itu sendiri, bukan ilmu berkenaan hukum tersebut. Ini kerana suatu hukum yang telah sabit, maka ia disebut sebagai fiqh tanpa mengira sama ada ia diketahui ataupun tidak. Salah seorang ulama mazhab Hanafi, iaitu Imam Ibn Abidin pula, sewaktu mentarifkan kalimah fuqaha, menyatakan bahawa mereka merupakan kalangan orang alim berkenaan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, sama ada dari sudut i'tiqad dan amalan. Ini kerana penamaan ilmu fiqh sebagai ilmu furu' amali merupakan istilah yang diperkenalkan oleh ulama mutaqaddimin, sedangkan pada asalnya istilah ilmu fiqh itu merangkumi hukum-hukum i'tiqad dan amalan. Namun ditarjihkan pandangan fiqh sebagai ilmu terhadap hukum hakam, dan bukannya hukum hakam itu sendiri sebagaimana yang telah dipilih oleh majoriti ulama. Dan perbezaan
antara syariah dan fiqh. Menurut Syekh Mustafa Al-Zarqa, syariah merupakan nas-nas wahyu, iaitu Al-Quran dan Al-Sunnah, yang terpelihara daripada kesalahan, maksum, dan tidak terdedah kepada sebarang perubahan atau pindaan. Sedangkan fiqh pula merupakan kefahaman ulama terhadap nas-nas syariah dan peristimbatan hukum hakam daripadanya. Dan kefahaman serta istimbat ini mestilah berdasarkan kepada usul dan kaedah syariah. Maka dapat difahami daripada penjelasan ini, fiqh merupakan produk ijtihad manusiawi yang terdedah kepada perbahasan dan perbincangan, di mana ada yang betul dan ada yang salah. Selain itu juga syariah merangkumi hukum hakam berkaitan akidah, sedangkan fiqh yang merangkumi hukum hakam amali. Pada sudut lain pula, fiqh juga berbeza dengan syariah, di mana fiqh mempunyai perbahasan tentang hukum hakam ijtihadi, manakala syariah pula merupakan hanya merangkumi perkara-perkara yang sabit melalui nas syarak yang bersifat qat'i. Dan perubahan yang boleh berlaku dalam fiqh. Dalam perbahasan hukum, ada dua kategori yang berkait rapat dengannya, iaitu hukum hakam yang bersifat sawabit, iaitu yang bersifat tetap dan tidak boleh berubah. Yang kedua, al-mutaghayyirat, hukum hakam yang boleh berubah. Ini berarti ada beberapa hukum yang bersifat tidak boleh berubah meskipun berlakunya perubahan zaman dan tempat, dan ada pula hukum hakam yang boleh berubah dengan berubahnya masa dan juga tempat. Terdapat sebuah kaedah fiqh yang menyebut la yunkaru taghyirul ahkami bi taghyiril azman, artinya tidak diingkari berlakunya perubahan hukum disebabkan perubahan masa. Syekh Mustafa Al-Zarqa dalam syarahan beliau ke atas kaedah ini berkata, tidak diingkari berlakunya perubahan hukum hakam dengan berubahnya masa, iaitu berlaku perubahan uruf penduduk sesebuah kawasan serta adat mereka. Sekiranya uruf dan adat membawa kepada sesuatu hukum, kemudian keduanya tersebut berubah kepada uruf dan adat yang lain, maka hukum juga berubah kepada apa yang menepati uruf dan adat yang baharu itu. Dia berkata lagi, perkara ini, perubahan hukum disebabkan perubahan masa, merupakan suatu perkara yang diperlakukan, diterima, pakai lagi sabit, dan ia merupakan sunnatullah dalam pensyariatan kepada hamba-hambanya. Sesungguhnya ketika bermulanya penciptaan manusia dan keadaan pada ketika itu suasana kesempitan disebabkan sedikitnya bilangan zuriat, maka Allah Subhanahu wa taala membenarkan pernikahan seorang perempuan dengan adik-beradik lelakinya, serta memberikan keluasan dalam beberapa perkara. Hukum tersebut kekal sehinggalah keturunan semakin banyak dan meluas, lalu perkahwinan antara adik-beradik kandung diharamkan pada ketika itu. Imam Asy-Syatibi pula berkata, dan ketahuilah bahawa apa yang telah disebut ini dari sudut perbezaan hukum hakam, ketika berbezanya adat, bukanlah bermakna pada hakikatnya berlaku perbezaan pada asal khitab yang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana syarak diletakkan ia bersifat kekal selama-lamanya.
ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya diandaikan kekalnya dunia tanpa penamat, maka taklifannya akan turut sama mengikuti kekal. Syarak tidak memerlukan kepada sebarang penambahan. Demikian juga contoh berkaitan topik perbahasan ini, kita dapat melihat bahawa Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri mempunyai dua qaul, iaitu pertama qaul qadim, pendapat yang lama, dan qaul jadid, iaitu pendapat yang baharu, yang terhasil dari perbezaan tempat beliau mengeluarkan pandangan tersebut. Qaul qadim adalah pendapat yang beliau kemukakan semasa beliau berada di Iraq. Manakala qaul jadid pula adalah pandangan beliau semasa beliau berada di Mesir. Sebagai penutup, saya ingin menyatakan bahawa ini maksudkan dengan perubahan hukum disebabkan perubahan masa dan tempat adalah hukum-hukum yang al-mutaghayyirat, yang boleh berubah. Adapun perkara-perkara yang sawabit, yakni yang tetap dan kekal, seperti pensyariatan solat, zakat, puasa, keharaman zina, kesemua itu adalah perkara qat'i yang tidak boleh diubah selama-lamanya. Sekalian, terima kasih, dan itulah saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ia boleh diterima sebagai satu pandangan dan jawapan untuk tugasan ini. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.